Baik, kita kembali untuk mengikuti segmen tazkirah kita pada pagi ini. Dan kalau tadi kita memberikan mengenai dengan tajuk yang akan kita bincangkan, iaitu mempertingkatkan amalan di bulan Ramadan. Dan kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Muhammad Nashid bin Supri yang sudah pun berada di hujung talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah, sihatkah? Alhamdulillah, sihat-sihat. Mau sekiranya pun kan, kalau sekarang ni apabila kita menerima dugaan pun, kita ni ucap Alhamdulillah sahaja. Kerana di dalam ujian pastinya ada keberkatan. Betul. Dan kita percaya saja keberkatan anita yang perkara yang kita ni inginkan, terutama sekali lagi apabila kita ingin dan hendak memasuki bulan Ramadan. Setiap hari kita meminta dan juga mengharapkan keberkahan ini. Betul. Jadi dengan adanya yang kita bawakan pada hari ini ya Ustaz ya, di dalam bulan Ramadan ini nanti Allah Ta'ala memberikan banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, seperti apa sahaja perkara yang kita ni bukan lakukan kerana Allah, dan Allah Ta'ala akan melipat kali gandakan pahalanya. Jadi apakah antara perkara-perkara yang boleh kita ni lakukan untuk meraih ganjaran ini Ustaz? Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Fakrul dan Atul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat nombor 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, dan sesiapa yang mengkehendaki kebahagiaan hidup akhirat dan berusaha mengerjakan amal kebajikan untuk tujuan itu dengan usaha yang bersungguh-sungguh, sedang dia beriman, maka mereka itulah yang usaha mereka dikurniakan ganjaran yang lebih baik, yakni diberi pahala. Alhamdulillah, InsyaAllah Fakrul dan Atullah, dalam beberapa hari ini saja, lebih kurang 2 ataupun 3 hari saja lagi, kita ni akan menyambut kedatangan bulan yang dirindui, bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia, bulan yang penuh dengan rahmat, berkat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi di bulan Ramadan inilah kita ni telah pun diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya untuk memperbaiki diri kita ni lagi, untuk mempertingkatkan ataupun untuk melipat gandakan amalan kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan cara kita ni memperbaiki lagi kualiti ibadah fardu kita ni. Mungkin sebelum ni kita ni memang kita ni sembahyang fardu 5 waktu, tapi kita ni bukan di awal waktu, contohnya di hujung waktu dan sebagainya. Jadi ambillah peluang di bulan Ramadan ini untuk kita ni membiasakan diri kita ni untuk sembahyang di awal waktu, selepas saja sahur, terus jangan ditunggu-tunggu, jangan tidur lagi lepas sahur lepas itu sembahyang subuh, lepas itu sungkai nanti, habis sungkai sedikit 3 biji kurma pun cukup insyaAllah, secawan air ataupun manisan, sembahyang berjemaah di maghrib, kemudian sembahyang berjemaah isya, lepas itu tadi boleh sambung sembahyang sunat tarawih, dan kita ni juga memperbanyakkan lagi ibadah-ibadah sunat kita ni. Dan seperti mana yang dinyatakan oleh Atul tadi, bahawa memang bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang berlipat kali ganda kepada kita ni semua. Apa saja perbuatan amal kebajikan yang kita ni lakukan, contohnya sebelum ini mungkin kita ni selalu mengaji Al-Quran, mungkin kita ni selalu memberi sedekah dan sebagainya. Tapi di bulan Ramadan kita ni teruskan, kita ni istiqamah melakukan perkara-perkara tersebut. Tapi cuma bezanya di sini adalah ganjarannya. Ganjarannya seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Saya simpulkan saya di sini. Setiap amal kebajikan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan daripada 10 hingga ke 700 kali ganda, Fakrul. Cuba terbayangkan. Wah, banyak dah, 10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kita ni punya pahala. Contohnya sebelum ni kita ni mungkin selalu mengaji Al-Quran. Bayangkan seperti mana yang kita ni tahu, setiap satu huruf
pahala yang diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu 10 kebajikan ataupun 10 pahala. Tapi bezanya di bulan Ramadan, bayangkan tak? Setiap satu huruf pemalasnya pun kita ni alif lam mim saja, sadaqallahul azim, 3 huruf situ lah. Kita ni dapat 10 dikali dengan 10 berapa sudah? Apatah lagi kalau sekiranya 10 dikali dengan 700, masya-Allah. Jadi kemudian di antara perkara-perkara sunat yang boleh kita ni lakukan untuk meraih ganjaran pahala di bulan Ramadan ini bermacam-macam sebenarnya. Di antaranya adalah bersahur. Sebab apa? Ulama bersepakat mengatakan bahawa hukum bersahur itu adalah sunat dan lebih afdal lagi kita ni melambatkan sedikit sahur kita ni tu. Macam mana lambatnya? Sekurang-kurangnya kita ni umpama kita ni membaca 50 ayat Al-Quran berkuranglah. Lebih kurang dalam 20 ke 40 minit sebelum sembahyang subuh, sebelum masuk azan fardu subuh. Tapi jangan 12 minit tinggal seminit lagi azan, makan kurma dia lagi. Lepas azan dah sempat minum air, kebakuan siang hari. Kemudian cara yang kedua adalah bersedekah. Sebab apa? Baginda Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini baginda memperbanyakkan sedekah. Anda kira sedekah itu sama ada sedikitkah, banyakkah, apa soalnya. Yang penting kita ni ikhlas lillahi ta'ala. Sedekah ni pun semestinya kita ni menggunakan wang ringgit. Sedekah ni juga boleh kita ni gunakan tenaga kita ni. Tenaga. Contohnya kalau sekiranya lazimnya orang kita ni Brunei di bulan Ramadan ni ada je mengadakan majlis tahlil baca Yasin tahlil, tapi masa ni ikut sopi jangan sekampung dipanggil Allahu Akbar. Ikut sopi Jadi selalunya orang kita ni mengadakan majlis baca Yasin tahlil, semestinya semua orang membawa makanan minuman ada di antara kita ni yang indah membawa makanan minuman atas sebab-sebab tertentu. Jadi kalau sekiranya kita ni membawa apa-apa, at least kita ni sumbangkan tenaga kita ni, ataupun dikira sebagai sedekah kita ni, dangan-dangan ni memanyap dan sebagainya. Kalau sekiranya kita lihat ada orang yang lebih tua daripada kita ni, why not kita ni tuangkan minuman untuknya, ataupun dikira sebagai sedekah. Yang ketiga adalah memperbanyakkan membaca Al-Quran di siang hari maupun di malam hari. Dikira sama ada secara perseorangan ataupun bertadarus berjemaah di masjid ataupun di rumah-rumah. Dan yang keempat adalah menyegerakan berbuka puasa. Jangan dilambat-lambati membuka puasa ni. Ni kadang-kadang Allahu Akbar, faham pulang tu kadang-kadang kita ni membeli barang sungkaian, mungkin kita ni akhir jalan daripada rumah. Lepas tu on the way ke rumah azan sebab itu kalau guru saya mengajar dulu katanya setiap kali kita ni berjalan beban tetap betul lain. Dan kalau sekurang-kurangnya betul yang baby size 1 sudah yang damai supaya kalau sekiranya azan fardu maghrib itu sudah dilaungkan, kita ni masih dalam perjalanan, maka bolehlah kita ni berhenti seketika di setengah jalan untuk sungkai staguk aing pun jadi Yang penting jangan kita ni melambat-lambatkan berbuka puasa. Seterusnya yang kelima adalah memberi makan ataupun menyungkaikan orang yang berpuasa. Ini adalah sanak terpulang sangat digalakkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebab apa? Siapa yang orang memberi makan ataupun menyungkaikan orang yang berpuasa, maka orang itu akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu juga tanpa dikurangkan sedikit pun. Bayangkan itu kehebatan apabila kita ni memberi makan ataupun menyungkaikan orang yang berpuasa. Dan yang terakhir sekali, yang keenam adalah kita ni hidupkan malam bulan Ramadan itu, ihya Ramadan, kita ni hidupkan malam bulan Ramadan itu dengan mendirikan sembahyang sunat tarawih dan witir dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ya, itu tadi ada penjelasan yang amat orang komprehensif, intensif daripada Ustaz. Mungkin saja kalau soalan seterusnya, apabila kita ni lagi berhadapan dengan situasi COVID-19 ni Ustaz dan kita mendengar kadang-kadang ada mengenai tentang keuzuran, uzur syar'i, iaitu mungkin uzur wanita yang sering dihadapi setiap bulan tetapi ada juga uzur-uzur yang berkaitan mengenai kesihatan, seperti mungkin sahaja terkena gejala pandemik COVID-19 dan sebagainya. Jadi dengan kegairahan di bulan Ramadan ini, kita ni ingin meraih sebegitu banyak keberkatan-keberkatan dengan melakukan pelbagai jenis ibadah, tetapi dengan keuzuran ini, adakah mereka yang uzuran ini terhad untuk mendapat keberkatan yang penuh daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan, kerana mereka tidak dapat melakukan sembahyang. Ada kalau terang mereka yang uzur sakit itu terpaksa makan ubat dan sebagainya. Jadi menghalang mereka untuk berpartisipasi dalam ibadah ni. Apa komen Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih Fakrul.
mengenai dengan ya, contohnya memang perempuan ini ia terhadnya terbatas, mungkin disebabkan oleh keuzuran dan sebagainya, dan bukan saja di kalangan perempuan, di kalangan lelaki pun ada juga, tapi ada uzur lah. Di kalangan lelaki pun ada yang maksudnya atau dia tak uzur syar'i, tetapi ada juga uzur sebaliknya. Uzur sakit. Macam sakit tua dan uzur sakit dan sebagainya yang dah dapat, sekiranya kalau yang meneruskan puasanya itu, maka ia akan dapat menahan. Jadi seperti mana yang saya sampaikan di awal tadi boleh diganti dengan memberi makan ataupun menyungkaikan orang yang berpuasa. Sebab orang yang memberi makan ataupun menyungkaikan orang yang berpuasa itu, maka ia akan mendapat pahala seperti mana orang yang berpuasa itu. Dia ada satu hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan sendiri oleh daripada Zaid bin Khalid Jahni radhiyallahu an, berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Jadi bolehlah, saya faham kita ni sebagai umat Islam yang beriman ni, kita ni indakan mau rugi sebenarnya. Siapa akan mau rugi? Allah bagi pahala kita ni 10 kali lipat ganda, 700 kali lipat ganda, tapi hakikatnya memang kita ni indah mau rugi. Tapi alhamdulillah, masya-Allah, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala tu, Allah tetap bagi kita ni peluang dengan menggantikan, salah satunya adalah dengan memberi makanan kepada orang yang berpuasa. Maka kita ni pun akan dapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Lepas itu kalau perempuan bolehlah diamalkan lagi zikir-zikir dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ya. Itu bagi mereka yang ada keuzuran dan juga sebagainya di sini. Tadi mengetahui anak-anak ni kalau orang dewasa berpuasa, kita ni perlu mendidik mereka, dan ada juga anak-anak yang iskin ni Ustaz. Jadi di sini bagi kanak-kanak yang belum baligh, jadi sekiranya mereka ingin berpuasa, jadi apa sebenarnya pandangan Ustaz sendiri? Masya Allah, terima kasih. Ini pandangan sendiri saja. Memang kalau kita ni lihat dari segi hukum fiqh juga, di antara syarat wajib puasa itu adalah baligh. Kalau kita ni lihat kanak-kanak ni, ia belum lagi baligh. Rata-rata kalau lelaki ataupun perempuan lebih kurang 12 tahun kali fakrullah ataupun 11 tahun ke atas, lurus kata. Lebih kurang cuma itulah rata-rata umur baligh kanak-kanak ni ya. Jadi mereka ni kalau dilihat syarat sah puasa, memang sah puasa mereka ni kanak-kanak. Jadi kita ni sebagai ibu bapa, contohnya kita ni sebagai ibu bapa ataupun penjaga kepada kanak-kanak itu, adalah menjadi satu kewajipan untuk menyuruh kanak-kanak itu berpuasa sebagai latihan sahaja. Maksudnya latihan di sini jangan terlalu dipajal lah. Contohnya umurnya 5 tahun, kita ni suruh juga ia berpuasa, memang tadi suruh ia berpuasa 6 tahun, tapi kesian dia tu sampai maghrib. Kalau menangis-nangis di time zuhur atau macam mana. Jadi kita ni anggap saja bagi kanak-kanak ni sebagai latihan. Sebab betul dulu kalau indong saya masa darjah 1, mereka ni dah memaksa saya untuk berpuasa, dah memaksa kami untuk berpuasa. Tapi kalau sekiranya kami kesihat, lepas itu berkemampuan, ada tenaga untuk berpuasa, why not kita ni puasa? Tapi cubalah bermula step by step, daripada sampai zuhur ke dulu, lepas itu sampai pukul 2 ke dulu, macam tu. Jadi jangan lupa je bagi reward. Kanak-kanak ni suka kan bagi reward ni. Contohnya kalau kita bagi reward, kalau sekiranya kau puasa ni dapat saja kau puasa sampai pukul 12, sekarang bapa belajar kau cindol. Jangan cindol 50 sen. Cindol RM1 kah. Kalau sampai saja lagi pecah ikut peribadinya, mungkin sampai pukul 3 tambah lagi. Sekarang bapa bawa nak belanja nasi goreng sama cindol nak tambah lagi. Kalau pecah lagi rekod, mari tasbih tarawih 20 rakaat ni. Masing-masing lah punya cara, masing-masing punya cara. Yang penting kita ni kenal apa yang anak kita ni tu suka. Tapi ikut kemampuan kita ni. Sebab apa ni dikiaskan dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara sembahyang fardu 5 waktu yang diriwayatkan daripada Ibnu Am, perintahkanlah anak-anak kamu supaya bersembahyang ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka atas keengganan ketika berumur 10 tahun. Maksudnya di sini jangan pukul sampai bermarah. Tadi pukul pukul sampai yang indah mencederakan. Bukan maksudnya kita ni memanggil sekampung untuk pukul tam-tam nak patutnya 10 tahun sudah umurnya dia pukul. Bukan macam itu maksudnya. Maksudnya kita ni memukul sayang-sayangnya orang. Puasa tak macam itu dan sebagainya. Wallahu alam. Mungkinkah Ustaz apabila kita ni memberi
memberikan reward ataupun ganjaran yang berbentuk macam makanan kah, berbentuk wang ringgit kah dan sebagainya kepada kanak-kanak ini adalah kerana mungkin sahaja kematangan mereka itu belum terlalu matang lagi, mungkin terlalu muda untuk melihat ganjaran pahala dan juga tentang dosa dan pahala dan sebagainya. Tetapi tidak salah untuk ketanikan melatih cara mereka berfikir. Kalau ketani melakukan sesuatu ada ganjaran yang akan diterima. Mungkin kalau Ustaz dapat mengomen macam mana tu? Ya, memang kalau sekiranya kanak-kanak contohnya memang masa ni masa damit mana orang berapa tahu tu apa pahala apa dosa. Tapi why not kita ni latih daripada awal tu macam contohnya nanti supaya sudah basar nanti mudah untuk kita ni menerangkan bah. Contohnya tadi bagi RM1. Lepas itu kalau yang meningkat lagi puasanya tu sampai pukul 3 petang kita dinaikkan lagi RM2. Jadi sudah ia basar nanti mudah untuk kita ni menerangkan. Jadi ingat dulu masa damit-damit apa-apa membagi RM1. Itu tahu umpamanya kalau sekiranya di bulan puasa saja Allah menggandakan melipat gandakan cuma itulah tu ia punya analoginya. Jadi mudah untuk kita ni bayangkan tafakrul. Tunggu 18 tahun baru kita ni nyurah ya berpuasa, payah dia tu. Payah tu. Tapi masa besar sudah. Kena bagi ganjaran kena bagi ganjaran, kita ganjaran lagi tu. Sehari RM10, janganlah. Pandai kepala fikirkan tu, Ustaz. Bayangkan tak, makin besar makin dia pandai melawan. Kan? Tetapi kadang-kadang makin besar makin banyak ganjarannya yang dimintainya kan. Tetapi Anita yang diperlukan dari nyatanya melentur bulu biarlah daripada rubungnya. Kita percaya saja. Dan jadi di sini saya bagaimana nanti ketani ini kan istiqamah dalam melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan ini untuk kami teruskan lagi pada bulan-bulan seterusnya. Kadang-kadang bulan Ramadan kan lepas satu bulan seterusnya berhenti tiap. Biasanya tu kan di hujung-hujung Ramadan nanti ada tu menjadi satu bahan informasi bahan tazkirah daripada para ustaz-ustazah. Katanya macam mana ketani mempertahankan ibadah ketani di bulan Ramadan ini memasuki raya. Biasanya raya tu dugaannya paling banyak tu. Beraya di rumah orang lupa tahan waktu dan sebagainya. Jadi macam mana ni Ustaz? Mungkin macam mana Ustaz? Okey, analoginya simple saya fakir untuk menjawab soalan ni ya. Dagi batah tani kan boleh belayar sudah ni 1 April ni. Semua orang Brunei suka belayar ni. Jadi kalau tani lihat kapal terbang, masa ia take off atau speednya perlahan mula-mula. Tapi sudah hampir-hampir dia akan terbang atau ia punya speednya dicepatkan berapis tak? Rasa? Ya, betul. Tujuannya adalah supaya membangun momentum. Jadi apabila sudah full plus dia punya kecepatannya tu maka bolehlah terbang. Sudah terbang sampailah ke destinasi insya-Allah. Tapi sudah di atas dia akan konstan tu Ustaz. Apabila di atas dia akan konstan. Konstan. Cuma tu maksudnya. Jadi kita ni bermula di awal bulan Ramadan ni. Lakukan yang sebaik-baiknya. Contohnya kalau tadi sudah biasa membaca Al-Quran, jangan terbanyak-banyak lah. Kalau sekiranya khatam 30 juzuk atau satu kelebihan. Tapi kalau sekiranya tidak sampai khatam pun it's okay. Yang penting kita ni cuba mungkin sebelum-sebelum ni kita ni membaca satu muka surat. Why not kita ni bermula satu Ramadan ni kita ni baca lebihkan sedikit 3 muka surat, 2 muka surat. InsyaAllah apabila kita ni istiqamah lakukan saja maka kita ni akan terbiasa kita ni. Contohnya Fakrul dulu masa tadi damit kita ni baru gigi bah kena pajal kali oleh hindung kita ni sampai menangis sampai kita ni demand aku mau sampai menangis. Ya Allah, aku mau flavor Colgate kuatunya, ubat gigi kuatunya, aku mau strawberry dan sebagainya. Tapi sudah basarannya adakah kita ni memikirkan? Tadi baru gigi depan ceramit, kenapa baru gigi? Mana ada kita ni memikirkan? Sebab apa? Sudah menjadi kebiasaan. Jadi di sini pajal saja diri kita ni, insya-Allah ia akan menjadi kebiasaan istiqamah. Insya-Allah. Itu salah satunya lah. Pajal itu sebenarnya bukan pajal memaksa tapi lama-lama ia akan menjadi satu keikhlasan. Jadi di sini apakah pengajaran dan hikmah ya? Jadi ada pengajaran dan juga hikmah tadi di bulan puasa ni Ustaz, dan juga bagaimana ianya boleh mentarbiah diri kita ni untuk menjadi hamba Allah yang cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Baik, terima kasih Atul. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Tafsirnya di sini, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi inilah apabila orang yang berpuasa mendirikan puasa ikut perintah Allah Subhanahu wa taala maka dengan sendirinya ketakwaannya akan meningkat.
ketakwaannya akan meningkat. Jadi cuba bayangkan, kalau apabila ketakwaannya akan meningkat, maka apa saja perintah suruhan Allah Subhanahu wa taala, apa saja larangan Allah Subhanahu wa taala pasti akan diikutinya. Kalau sekiranya puasa ni pun sudah kita ni payah-payahan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita ni berpuasa, tapi kita ni main-main puasa, indah puasa pun sudah kita ni dapat ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi perbuatan perintah-perintah yang lain. Jadi di antara hikmah berpuasa itu banyak sebenarnya. Jadi boleh saya simpulkan di sini, puasa ni sebenarnya sebagai perisai ataupun pendinding daripada api neraka. Orang yang berpuasa, orang yang rajin berpuasa, apatah lagi yang diwajibkan ini, insya-Allah akan terselamat daripada api neraka. Kemudian puasa ni juga adalah perisai daripada hawa nafsu dan perisai daripada syaitan. Dan puasa ni juga merupakan untuk kesihatan kita ni. Analoginya pakar kesihatan mengatakan bahawa sedangkan enjin ataupun mesin lagi, kalau sekiranya ia berhenti bekerja 11 tahun, 12 bulan, 11 bulan, boleh jadi kondem bah. Apatah lagi kita ni punya organ parut kita ni, why not kita ni bari parut kita ni berehat sebulan saja. Itu pun kita ni menahan makan minum di siang hari saja. Sebelum mandi mungkin kita ni pagi makan, tengah anda bertantu makan tani, belimpang pun makan Pak Kurol. Bayangkan, buka kerupuk makan belimpang sambil melihat TV. Why not kita ni di siang hari kita ni bagi sedikit berehat, bagi berehat parut kita ni supaya memanjangkan jangka hayat hidup kita ni, insya-Allah. Ya. Okey, ada sedikit masanya. Ada sedikit masa. 2 minit lah. Tadi kan bertanya ni. Soalan ni merupakan satu soalan yang mungkin berterngiang-ngiang di kepala. Mungkin Atul dapat menyoalnya atau macam mana? Jadi kata ni awal ni berhadapan dengan wabak COVID-19 dan sudah pastinya penggunaan alat ART itu. Jadi macam sudah menjadi kebiasaan masa ni. Adakah batal puasanya bila seseorang akan menggunakan ART ketika berpuasa di siang hari? Macam mana ni Ustaz? Macam mana ni Ustaz? Masya Allah, salam. Memang lazimnya ART masa ni memang selalu digunakan, terutama sekali kita ni yang pejabat awam ni, setiap 2 minggu, setiap seminggu sekali ART, ataupun kalau ada rasa damam-damam gunakan ART. Jadi mengenai dengan perkara ni swab tu, maksudnya swab ni ada dua, maksudnya PCR sama ART. Kalau sekiranya PCR, kita ni melakukan PCR terutamanya di siang hari, maka confirm batal puasanya. Confirm batal puasanya tu PCR. Kalau ART ia bergantung. Kalau sekiranya kita ni cucuk melebihi had qasyum, had qasyum ni dapat keluar makhraj huruf mim dan nun. Apabila kita ni nyebut huruf mim, kita ni tambah alif di depannya ataupun nun, kita ni tambah alif di depannya. Dengung, kena pegang hidung tani, ataupun di mana ada tempat bergerak ke sana had qasyum. Jadi apabila max masuk ke sana, maka batalah puasa kita ni. Tapi paling selamat kita ni gunakan ART itu paling selamat pada sahur, waktu subuh, ataupun di luar waktu puasa di siang hari, malam dan sebagainya. Kalau sekiranya kita ni ada ART yang atau Englior, gunakanlah yang Englior, lagi selamat daripada yang bercucuk hidung atau. Alhamdulillah. Jadi jelas ya, diperjelaskan kesempatan penggunaan ART semasa bulan puasa. Kalau PCR confirm batal dan nanti ART itu kita perlu pandai-pandai lah. Bila waktu sahur. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan dengan penjelasan dan juga segmen tazkirah yang dibawakan oleh Yang Mulia Ustaz Muhammad Nashr bin Superi. Semoga dapat manfaatnya kepada kami semua dan juga kepada semua Ustaz ya. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.